Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kata Nabi Isa AS, dia angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan ke atas kami ya Allah hidangan dan makanan daripada langit. Masya Allah, Nabi Isa AS angkat tangan, dia doa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li'awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa AS angkat tangan minta pada Allah Subhanahu wa taala makanan dan hidangan sebagaimana yang dimintakan oleh Hawariyun. Kata Nabi Isa AS, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, turunkan atas kami hidangan makanan daripada langit, yang mana turunnya makanan tersebut menjadi perayaan buat kami sebagai Eid. Aidan maksudnya daripada perkataan Eid, makanan, yakni perayaan. Eid yang biasa kita sebutkan Aidil Adha, Aidul Fitri. Jadi bila turun makanan itu menjadi perayaan buat kami pada umat yang ada sekarang ini dan umat yang ada selepas daripada kami ya Allah. Wa ayatan minka, sebagai tanda kebesaran dan keagunganmu ya Allah. Mana bila turun hidangan dan makanan tu ni sebagai tanda bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu maha berkuasa dan Nabi Isa AS benar-benar seorang yang memiliki mukjizat luar biasa. Warzuqna, dan kurniakan pada kami rezeki ya Allah, wa anta khairur raziqin, kerana engkau sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Jadi kita minta doa kepada Allah. Ini doa Nabi Isa AS. Boleh tak kita berdoa seperti itu? Boleh, insya-Allah. Boleh kita minta doa seperti itu, insya-Allah. Sebagai doa meminta hidangan dan makanan daripada Allah Ta'ala. Urzuqna itu maksudnya rezekikan kami ya Allah. Jadi doa ni juga salah satu doa mohon rezeki, masya-Allah. Jadi boleh doa ya tuan-tuan. Jadi doanya tadi Allahumma rabbana. Jadi boleh tak kita berdoa begitu Ustaz? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Bukankah rabbana atina fid dunya hasanah saja? Tak ada Allahumma. So tuan-tuan dua-dua boleh. Kerana Nabi Isa AS berdoa Allahumma rabbana. Tengok, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkan ke atas kami hidangan daripada langit. Ini doa Nabi kita Isa AS. So kalau kita nak doa begitu pun boleh. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina. Contoh kan, kalau kita nak doa seperti itu, insya-Allah boleh ya. Insya-Allah billahi taala. Jadi turunlah hidangan itu tuan-tuan. Bila turun hidangan itu, masya-Allah, mereka menyaksikan sendiri, masya-Allah, hidangan yang Allah Taala kurniakan pada mereka. Sebagian ulama tafsir kata, masya-Allah, hidangan itu benar-benar turun dan ianya datang daripada syurga Allah Taala. Makanan tu masya-Allah tak ada dunia, tak ada akhirat. Ada kata hidangan itu yang langsung daripada Allah Ta'ala. Dunia tak ada, akhirat tak ada, dalam syurga pun tak ada. Habis tu hanya daripada Allah. Makna daripada sisi Allah yang kurniakan hidangan itu kepada Nabi kita Isa alaihi salam dan kepada golongan-golongan Hawariyin tersebut, masya-Allah. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, inni munazziluha alaikum wahai Isa, aku turunkan makanan itu pada kamu wahai Isa. Mana hidangan yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka itu, Allah Ta'ala kata kepada Isa, aku akan turunkan hidangan itu. Fama yakfur ba'da minkum, tapi wahai Isa, siapa yang ingkar selepas daripada hidangan itu turun, maka inni wa'adzibuhu ahadam minal alamin. Kata Allah Ta'ala, sekiranya ada orang yang kufur selepas daripada memakan hidangan tersebut, inni wa'adzibuhu adzaban, aku akan azab dia, masya-Allah. Ahadan la wa'adzibuhu ahadan minal alamin, yang mana azab aku ini tak pernah pun aku azab di kalangan hamba-hambaku. Maksudnya azab yang Allah Ta'ala berikan pada mereka tak pernah pun Allah Ta'ala azab sebelum ni daripada sekalian makhluk Allah Azza wa Jalla.
Apakah mereka kufur? Ya, mereka kufur, tuan-tuan. Sebahagian makanan tu mereka simpan, Masya Allah, ataupun mereka curi, na'udzubillah min zalik. Dan selepas mereka curi, Allah Ta'ala azab mereka, tuan-tuan. Tahu apa azabnya, tuan-tuan? Mereka khianat, mereka berdusta, mereka mengambil makanan itu tanpa pengetahuan Nabi kita Isa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala takdirkan mereka ini benar-benar diazab oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata, "Fama yakfur ba'du minkum," siapa yang kufur selepas hidangan daripada langit aku turunkan pada mereka, ingat, aku akan azab dia. Dan azab aku itu sangat pedih. Dan aku akan azab mereka sebagaimana yang aku firmankan ini. Apakah azabnya? Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab itu berupa seperti kiradatan wal khanazir. Kunu kiradatan wa khanazir, jadilah mereka seperti kera dan juga khinzir. Na'udzubillah. Maknanya Allah Ta'ala azab mereka ini daripada rupa wajah manusia berubah menjadi seekor kera dan seekor khinzir, kerana mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak percaya dan beriman kepada Isa alaihi salam. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala kurniakan pada kita nikmat, jangan kita kufur. Kita kena syukur. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan pada kamu, kata Allah Ta'ala, aku tambahkan lagi nikmat itu. Dan kita bersyukur dengan satu nikmat, Allah tambah lagi nikmat, tuan-tuan, yang tak kita ketahui, Allah akan berikan pada kita nikmat tersebut. Tapi kalau kamu kufur, kata Allah Ta'ala, wala in kafartum, andai kamu kufur, Masya Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Sebab tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat. Alhamdulillah ala kulli nikmah tatimmus shalihat. Bila kita dapat satu nikmat yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ucap dengan kalimah ini. Apa kalimahnya? Alhamdulillah ala kulli nikmah tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang telah kau kurniakan, yang telah kau berikan pada kami ya Allah. Tatimmus shalihat, maka sempurnakan nikmat itu ya Allah. Mana nikmat yang Allah berikan pada kita, sempurnakan dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bagi hidup lagi hari ini, tuan-tuan dapat bernafas, sempurnakan nikmat itu dengan beribadat, dengan sujud, dengan berdoa, dan juga dengan kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Bila dapat satu nikmat yang kita rasa Masya Allah perkara tersebut tidak menyenangkan kita, musibah contoh misalnya, maka doa juga Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi SAW kata, bila kita dapat suatu perkara yang tidak menyenangkan pada kita, maka hendaklah kita berdoa Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mana apa Allah bagi pada kita tu, itu semua datangnya daripada Allah. Kena puji juga Allah Ta'ala. Ya? Musibah kah dapat, nikmat kah dapat, puji Allah. Apatah lagi kalau dapat nikmat, lebih-lebih lagi kita kena puji Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Isa, Allah Ta'ala tanya kepada Isa alaihi salam, yakni Nabi kita Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, Allah tanya dekat dia berkenaan tentang Tuhan, tentang Trinity, tiga Tuhan. Masya Allah. Idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah tanya kepada Isa alaihissalam di hari akhirat nanti berkenaan tentang tiga Tuhan. Tuhan Isa, Tuhan Maryam dan Allah, tiga Tuhan, Trinity dipanggil. Allah tanya Isa, Isa, kamukah dahulu yang menyuruh kamu untuk mengambil kamu dan ibu kamu dan aku tiga Tuhan? Masya Allah. Wahai Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah tanya kepada Isa alaihissalam, nakkan kepastian, apa benar Isa yang suruh kaum dia, umat dia menyembah Isa sebagai Yesus dan Maryam sebagai Tuhan dan Allah tiga Tuhan? Allah tanya kepada Isa, Masya Allah, tabarakallah,
Apa benar kamu wahai Isa dekat dunia dahulu yang menyuruh kaummu untuk menjadikan kamu sebagai Tuhan dan ibu kamu sebagai Tuhan dan aku sebagai Tuhan? 3 Tuhan, 2 Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Ilahaini min dunillah. Ilahaini ini 2 Tuhan. Min dunillah, selain daripada Allah. Jawab Nabi kita Isa AS, qala subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In qultuhu faqad alimta. Kata Nabi kita Isa AS, ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Dia sucikan dulu Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ini lam yalid walam yulad. Allah tak beranak, tak diperanakkan. Isa bukan anak Tuhan, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala kata, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa, yakni wahdaniyah. Allah Ta'ala itu Esa. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Esa, bukan Allah itu Isa alaihissalam. Boleh sebut tuan-tuan? Allah itu Maha Esa, bukan Allah itu Isa. Maksudnya Ustaz, Allah itu Maha Esa, Maha Wahdaniyah, Esa, satu, tunggal Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu bukan Isa, sebagaimana yang didakwakan oleh golongan Nasrani yang mengatakan Isa alaihissalam itu Allah. Maksudnya Isa itu Tuhan. Na'udzubillah. Siapa yang berkata Allah Ta'ala itu adalah Isa, kemudian disembahlah Isa itu sebagai Tuhan, sebagai Allah Ta'ala, maka dia telah kafir dan haram untuk atasnya syurga, dan tempat duduknya di akhirat adalah neraka. Dan di dunia tak dapat bantuan, di akhirat tak dapat pertolongan, dan Allah Ta'ala akan azab dia. Allah Ta'ala sebut ayat 72 di dalam Al-Quran suratul Ma'idah. Kita tengok dekat situ, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masiha Isa bin Maryam. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu adalah Masih ibnu Maryam, Nabi kita Isa alaihissalam, laqad kafara, nescaya kafirlah dia. Maksudnya dia telah ingkar dan dia telah kufur, dia telah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Isa kata sendiri, hei Bani Israel, sembahlah kamu kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. So ini dalil menunjukkan Nabi Isa alaihissalam tak pernah pun suruh umat dia, kaumnya, menyembah selain daripada Allah. Dan Nabi Isa AS tak pernah pun suruh umat dia dan kaumnya menyembah dia sebagai Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan, 2 Tuhan selain daripada Allah. Itu sebab Nabi Isa jawab, qala subhanak, dia sucikan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala Maha Esa, tak ada 2 Tuhan, tak ada 3 Tuhan, tak ada 4 Tuhan, tak ada berbilang-bilang Tuhan. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu Esa. Masya Allah, tabarakallah. Subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, aku tak pernah pun mengatakan perkara yang bukan hak aku ya Allah. Maksudnya aku tak pernah pun mengatakan bahwasanya jadikan aku dan ibu aku 2 Tuhan selain engkau ya Allah. Tak pernah pun aku berkata seperti itu ya Allah. Bahkan aku mengatakan pada mereka sebagaimana yang telah engkau perintahkan pada aku ya Allah, ani'budullah rabbi wa rabbakum, iaitulah suruh mereka sembah kamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku dan juga Tuhan mereka ya Allah. Jadi surah Al-Ma'idah ayat 116 ini menunjukkan bahawa Nabi kita Isa alaihissalam tak pernah pun mendakwah dirinya Tuhan, ibunya pun sebagai Tuhan, 2 Tuhan selain daripada Allah. Bahkan Nabi Isa menekankan bahwasanya wa'budullah, sembahlah kamu, Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kamu, iaitulah Allah Azza wa Jalla. So Nabi Isa suruh mereka ni sembah Allah, bukan sembah dia tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini perkataan Nabi kita Isa alaihissalam.
Siapa mengatakan Allah Ta'ala, Isa dan Maryam tiga Tuhan, Masya Allah, maka dia juga kafir. Sebagaimana kita sebut tadi, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, yang menduakan Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu alaihi jannah, maka haram atasnya syurga, wa ma'wahu nar, maka dia akan dicampakkan dan tempat duduknya di akhirat dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wa ma lidzalimina min ansar, dan dia tak dapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Dan Allah Taala sebut lagi pada ayat 73 selepas ayat 72 itu, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Ini salisu salasa, trinity bagi. Salah satu tiga, tuan-tuan. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang telah mengatakan innallaha salisu salasa, Allah Tuhan kita itu salah satu daripada yang tiga. Mana salah satu Tuhan daripada dua lagi Tuhan? Mana ada tiga Tuhan? Dakwaan mereka. Na'udzubillah. Dan so siapa mengatakan Allah Ta'ala dan juga Isa dan Maryam Trinity, tiga Tuhan, maka dia telah kafir. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Ta'ala sebut di situ, tuan-tuan. Bahkan Allah dah menekankan dalam Quran surah yang ke-100. Kita tengok 100 yang ke-12, surah Al-Ikhlas kita biasa baca, Allahu Ahad. Allah Ta'ala Isa, lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakkan. Tiba-tiba mereka dakwa Nabi Isa ni anak Tuhan dan ibunya Maryam juga sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. So ini syirik ke Ustaz? Syirik ke? Kan? Syirik ke? Syirik. Syirik pada Allah adalah salah satu dosa yang paling besar. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, dosa paling besar adalah syirik pada Allah. Tidak diampunkan Allah dosanya, dan Allah Ta'ala campakkan dia dalam neraka. Dan siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala dicampakkan dalam neraka. Ini dosa paling besar ni. Dan di antara seluruh dosa-dosa paling besar, dosa paling besar antara yang terbesar sekali adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Allah, faman ya'mal min, kata Allah Ta'ala kan, kita baca surah Al-Kahfi selalu hari Jumaat. Kita tengok ayat 110 tu, Allah Ta'ala kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hari Jumaat Al-Kahfi yang kita baca tu, ayat paling akhir sekali. Maka barang siapa yang teringin bertemu dengan Allah Ta'ala, yang sangat mengharapkan redha daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia beribadat pada Allah Ta'ala dan jangan dia syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mensyirikkan Allah kepada satu orang sekalipun. Contoh dia kata ada dua Tuhan, selain Allah ni ada lagi Tuhan. Ada Tuhan selain daripada Allah, dia kata ada lagi, Masya Allah, maka dia telah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min zalik. Dan Allah tak akan ampunkan dosa orang begini. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala kata Allah tak akan ampunkan dosa orang yang buat syirik kepada Allah. Siapa yang syirik, Allah tak ampunkan dosa. Sampai bila-bila? Ya, sampai bila-bila. Dan Allah mengampunkan dosa bagi siapa yang dikehendakinya. Iaitulah siapa yang Allah nak berkehendak nak ampunkan. Apabila dia dah buat syirik, kemudian dia tobat, dia mohon ampun, dia minta maaf pada Allah, dia masuk Islam, maka Allah Ta'ala terima tobatnya. Itu sebab Allah Ta'ala sebut ayat 73, afala yatubu ilallah wa yastaghfiruna. Tak, Allah Ta'ala kata selepas siapa yang mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala kata kepada mereka, apakah kamu tak nak bertobat pada Allah? Tak. Apakah kamu tak nak tobat pada Allah dan mohon ampun pada Allah Ta'ala? Dan Allah Ta'ala itu maha pengampun, Masya Allah. Itu sebab orang yang syirik pada Allah, kita kena berdakwah pada mereka supaya mereka itu kembali menyembah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang Esa. Allah Ta'ala bukan Trinity. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, Al-Ma'budu bihaq,
Tuhan yang sebenar-benar disembah hanya Allah Ta'ala. Hak kita berzikir tadi dengan zikir tahlil oleh Tok Imam tadi, afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah bahwasanya ianya adalah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ayat 19 pada surah Muhammad, surah Nabi kita Muhammad, surah ke-47. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-19, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang sebenar-benar disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir li dzambik, maka mohon ampunlah kamu kepada Allah terhadap dosa kamu, walil mu'minin, dan juga terhadap orang yang beriman laki-laki, walil mu'minat, dan terhadap perempuan yang beriman. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah tahu di mana tempat kamu, tempat kamu duduk, dan di mana tempat kamu kembali. Masya Allah. So Allah Ta'ala kata tak ada Tuhan melainkan Dia. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada lagi Allah, Tuhan selain daripada Allah, ada lagi Tuhan kedua, ketiga dan seterusnya, la fasadata, nescaya rosak, binasa, tuan-tuan, hancur, na'udzubillah. Satu Tuhan kata aku nak buat langit dulu. Tuhan yang kedua kata kita buat bumi dulu, bumi penting lagi dari langit. Hancur, tuan-tuan, bergaduh dua Tuhan. Na'udzubillah. Tapi hakikatnya Allahu Ahad, Allah itu Esa. Tak ada dua, tak ada tiga. Allah Ta'ala Maha Esa. Habis Ustaz mereka jadikan Isa sebagai Tuhan. Apakah benar Isa itu Tuhan? Ataupun sebagai Yesus sebagai Tuhan? Tak, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-74, Allah Ta'ala kata, mal masihu Isa bin Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lakumul ayat wa thumma anzur anna tufakun. Allah Ta'ala kata pada dia, tidaklah Isa alaihissalam itu melainkan seorang rasul. Tengok Allah dah tekankan, mal masihu Isa bin Maryam illa rasul. Allah Ta'ala kata Isa itu seorang rasul, dia bukan Tuhan. Allah Ta'ala sebut Isa seorang rasul, bukan Tuhan. Dan sama juga dia rasul-rasul seperti sebelum ini. Macam rasul Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kan? Nabi-nabi lain samalah dengan Nabi kita juga Muhammad. Dia juga seorang rasul. Wa ummu siddiqah, dan ibunya adalah benar dan jujur. Isa dan ibunya kana yakulani ta'am, kedua-duanya makan makanan macam kamu juga. Jadi Allah Tuhan kita makan ke tak? Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak macam kita makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Mana Tuhan tu tak seperti makhluk. Laisa kamislihi syai', ayat 11 surah Asy-Syura. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala itu tak sama macam makhluk dia yang dia cipta. So kita makan, Nabi Isa makan, iya. Ibunya makan, iya. Minum, iya, sama juga kita minum. Tuan-tuan, so sama kita, tuan-tuan, Masya Allah. So bagaimana orang boleh menjadikan Isa yang makan makanan macam kita dan Maryam yang makan macam kita sebagai Tuhan? Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak macam makhluk. Makhluk ni macam mana? Dia makan, dia minum. Apakah Allah Ta'ala makan minum macam kita? Tak, Masya Allah, tabarakallah, tak sama, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat, Masya Allah. Kalau kita mengaji sifat 20 disebut apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan yang baru. Maksudnya Allah Ta'ala tak seperti yang baru. Yang mana baru tu?
segala apa Allah cipta itulah yang baharu. Alam ini baharu Ustaz? Ya, baharu. Langit itu baharu ke tidak? Baharu. Bumi ini baharu ke tidak? Baharu. Isa alaihissalam baharu ke tidak? Baharu. Kerana Isa sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan Isa daripada Ruhul Qudus. Allah Ta'ala ciptakan Isa daripada ruh. Allah suruh malaikat Jibril tiupkan ruh di dalam perut Maryam binti Imran. Kemudian lahirlah Isa. Apakah Isa yang dilahirkan oleh ibunya itu sebagai Tuhan? Masya Allah. Tuhan Allah Ta'ala lam yalid walam yulad. Masya Allah. Habis Ustaz, kenapa mereka sembah Isa sebagai Yesus? Sebagai Tuhan, Maha Suci Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itu sebablah kita kena berdakwah bagi penerangan pada mereka. Masya Allah. Kita kena beritahu pada mereka Tuhan sebenar adalah Allah, selain daripada Allah bukan Tuhan. Itu semua makhluk belaka. Isa alaihissalam adalah Nabi, sama macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sampai kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Isa. Kalau Isa ia memang benar memiliki mukjizat yang banyak, Masya Allah. Boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan penyakit orang yang buta, Masya Allah. Boleh bentukkan satu binatang, satu burung daripada tanah, kemudian ditiup, kemudian hidup burung itu. Boleh, tuan-tuan. Dikurniakan mukjizat kepada Isa. Boleh menyembuhkan penyakit yang kusta, al-baras, dan boleh menyembuhkan penyakit orang yang buta, Masya Allah. Memang itu mukjizat. Nabi kita Muhammad juga memiliki mukjizat yang sama. Memiliki mukjizat-mukjizat tadi bukanlah menunjukkan dia sebagai Tuhan. Dan kerana sifat ketuhanan itu bukan seperti itu, tuan-tuan. Sifat ketuhanan Allah Ta'ala hanya ada milik Allah Ta'ala saja. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menentukan, yang mentakdirkan, yang berkuasa mencipta, yang berkuasa juga membolak-balikkan. Semua adalah pada Allah Ta'ala. Sifat ilahiyah dipanggil. Sifat ketuhanan ni hanya ada pada Allah Ta'ala. Itu sebab kalaulah mereka mengatakan yang boleh menghidupkan orang mati sebagai Tuhan, maka nanti pun mereka dakwah Dajjal boleh menghidupkan orang mati juga nanti sebagai Tuhan juga. Sebab apa? Dajjal pun boleh buat begitu. Masya Allah. Dajjal kata hiduplah kamu. Hidup, tuan-tuan. So apakah nanti kalau kita tengok Dajjal boleh menghidupkan orang mati sama macam mukjizat Nabi Isa, tapi dia adalah sihir sebagai istidraj? Apakah dia juga sebagai Tuhan? Apakah orang akan dakwah dia juga sebagai Tuhan? Maha Suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak sama seperti makhluk. Masya Allah. Isa bukan Tuhan, Dajjal juga bukan Tuhan. Kedua-duanya digelar Al-Masih. Tapi Al-Masih Isa Ibn Maryam disebut dalam Quran, sedangkan Dajjal tak ada disebut dalam Quran. Dan Nabi kita Muhammad pun memiliki mukjizat luar biasa, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi tak pernah kita menyembah Nabi Muhammad, kita puji Nabi Muhammad SAW, kerana itu sebagai tanda mukjizat dia seorang Nabi dan Rasul. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Isa alaihissalam bukan Tuhan, tapi Isa adalah hamba Tuhan. Dalilnya dekat mana? Disebut di dalam surah Maryam ayat 29, ayat 30. Allah Ta'ala sebut dekat situ, fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimun nasa fil mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Isa alaihissalam ketika mana ibunya dituduh, kata ibunya fa'asyarat ilaihi, dia bagi isyarat, mu tanya anak ni, aku tak buat pun perbuatan tu. Dia tak bercakap dengan orang sebab dia kuasa, dia cuma bagi isyarat. Mu tanya anak ni. Jawab mereka, bagaimana kami nak bercakap dengan budak ni, dengan anak kecil di dalam buayan, dalam endui ni, bagaimana kami nak cakap dengan dia? Boleh bercakap tak anak ni? Masya Allah. Tuan-tuan, dengan izin Allah, mukjizat Nabi Isa AS, Nabi Isa berkata, qala ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Tengok dia sebut sendiri, aku ini hamba Allah. Dia tak kata aku adalah Allah. Isa tak kata aku adalah Tuhan, tapi dia kata qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, nanti dikurniakan padaku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku sebagai seorang nabi. Dia tak kata wa ja'alani ilah. Dia tak kata nanti aku dijadikan Tuhan.
Tapi Isa kata wa ja'alani nabiyya, aku nanti dijadikan seorang nabi. Masya Allah. Tuhan cuma Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran surah Toha. Kita tengok surah Toha itu tuan-tuan. Pada ayat yang ke-14 Allah Ta'ala kata innani anallah, sesungguhnya aku wahai Muhammad adalah Allah, Tuhan. Kata Allah Ta'ala, aku adalah Allah, yakni Tuhan. La ilaha illa ana, tak ada lagi Tuhan selain daripadaku. Yang sebelum ke selepas aku tak ada. Aku yang awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir. Mana dia Tuhan yang qadir, dia juga Tuhan semualah, segala-gala keadaan, segala-segala masa. Masya Allah. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Tak ada lagi dua Tuhan, tiga Tuhan seumpamanya. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah Ta'ala. Fa'budni, maka sembahlah kamu pada aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku sebagai Allah Tuhan kamu. So tuan-tuan, dalil menunjukkan Isa, Jesus bukan Tuhan. Bahkan dalam Bible pun tak ada disebut tuan-tuan bahawa Isa kata sembahlah aku sebagai Tuhan. Tak ada. Asyik-asyik dalam tu disebut tentang bapakku. Apa maksud bapakku di situ? Maksudnya Allah. Dikatakan Isa anak Tuhan, anak Allah. Maha suci Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Allah tidak pernah beranakkan anak sebagai Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu sebanding dengan Allah Ta'ala. Contohnya, so ini akidah yang kita pegang di dalam ilmu kita, Masya Allah, di dalam keyakinan kita bahwasanya Allah Ta'ala itu Isa, bukan Allah Ta'ala itu Isa. Allah itu Isa, mana tunggal, bukan Isa ibnu Maryam. Maha suci Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Taala merahmati kita semua. So nanti masya-Allah semua orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, pasti akan beriman juga dengan Isa alaihissalam. Ini disebut di dalam Quran surah An-Nisa ayat 159. Allah Taala kata, "Wa in min ahlil kitab illa la yu'minunna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida." Sesungguhnya Allah Taala sebutkan, Allah firmankan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 159. Allah Ta'ala kata, wa in min ahlil kitab, tidak ada daripada kalangan ahli kitab, melainkan illa la yu'minunna bihi, melainkan mereka pasti dan mesti akan beriman dengan Allah dan beriman dengan Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Allah sebagai Tuhan sebelum kematian Isa alaihissalam. Maknanya ketika Isa turun nanti tuan-tuan, orang akan beriman dengan Isa alaihissalam. Semua orang akan masuk agama Islam. Semua orang akan ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada kitab Al-Quran yang suci. Masya Allah tabarakallah. La raiba fi hudan lil muttaqin. Tak ada keraguan pada Quran sebagai hidayah petunjuk bagi semua orang beriman. Oleh kerana itu kita doalah semoga Allah Taala kurniakan hidayah petunjuk kepada saudara-saudara kita. Kita doa macam mana Ustaz? Sebagaimana doa Nabi SAW. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah petunjuk kepada kaum kami ya Allah. Sungguh mereka tidak tahu. Tidak tahu apa tu? Mereka tak tahu yang mereka sembah selama ini bukan Tuhan. Ya, mereka tak tahu. So kita kena beritahu pada mereka, Masya Allah, sebagai dakwah, sebagai sebaran dakwah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ataupun doa kedua ni, Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan aku ataupun jadikan kami semua ya Allah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada, sebab dan penyebab orang lain dapat hidayah. Hak doa macam tu. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan kami akan menjadi penyebab orang lain dapat hidayah. Dengan sebab doa kita, dengan sebab dakwah kita, dengan sebab akhlak kita, dengan sebab agama kita ini, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Orang lain tuan-tuan mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Dan bila orang lain dapat hidayah sebab kita saja tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada humrin ni'am, daripada seekor unta yang berwarna merah. Lebih baik daripada Ferrari lagi tuan-tuan. Masya Allah, di sisi Allah Azza wa Jalla. So besar pahala Ustaz? Besar insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan, insyaAllah ada rezeki kita akan sambung bulan akan datang insyaAllah ya. Dan kuatkan kita punya akidah, kita punya keyakinan, kita punya iman dengan zikir La ilaha illallah. Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Ya, perbaharui iman kamu, cantikkan iman kamu. Kadang kuatkan iman kamu dengan berzikir La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. So satu hari berzikirlah tuan-tuan dengan zikir ni 100 kali ke, 1000 kali ke, berapa kali pun tak apa, supaya kita tetapkan dalam hati kita ini bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Ini akidah yang kita pegang, supaya kita tak terpesona, tergoda dengan dakwaan-dakwaan palsu daripada orang yang mengatakan ada lagi Tuhan selain Allah Ta'ala. So bila kita dah tetapkan tuan-tuan, maka kita akan menjadi seperti Bilal bin Rabah dan sahabat Nabi SAW yang mengatakan Allahu Ahad, 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 Ahad. Walaupun disiksa, Masya Allah, dia tetap kata Allah Isa, Isa, Isa. Allah itu Maha Isa, tak ada Tuhan melainkan dia. So, cukup sekadar itu insyaAllah. Ada rezeki kita akan sambung insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala wa'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ya Allah rezeki semuanya Kau sebagai rezeki ya Allah. Dan ya Allah, kurniakan kepada kami hidangan ya Allah sebagaimana Kau kurniakan kepada nabi-nabi kami sebelum ini ya Allah, sebagai perayaan buat kami ya Allah yang ada pada sekarang ini dan umat selepas kami ya Allah. Dan juga ya Allah sebagai tanda bukti kebesaran daripada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada ya Allah, jadikan kami semua ya Allah jadi penyebab orang lain dapat hidayah petunjuk daripada-Mu ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah, berkatilah kami ya Allah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allah mahdi kaum min fa'innahu ya'lamu ya Allah, beri hidayah petunjuk kepada kaum kami ya Allah, sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Kurniakan kepada mereka pengetahuan ya Allah, agar mereka sedar dan mereka tahu bahwasanya Kau adalah Allah, Tuhan sebenar ya Allah, lain daripada ya Allah Tuhan palsu ya Allah. Masjid Kau berkuasa segala sesuatu ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.